Hello guys, back again to the another video. Oke, baru-baru nih pihak Armageddon ada antar aku barang ya guys untuk aku review. Barang tu ialah mouse dan juga headphone. So, barang ni pun sudah sampai. Dia di dalam kotak nih ya guys. Jom kita mulakan video ini sekarang. Let's go. Seperti yang korang sedia maklum, baru-baru ni pihak Armageddon, diorang ada antar produk untuk aku review lah ya guys. Untuk aku review, barang yang diorang antar ni ialah mouse dan juga headphone. So, barang yang pertama, ini mouse dia tu ya guys. Model dia ni Raven V. Oke, kalau aku tidak silap boleh buka macam ni. Oke, ini produk yang pertama kita akan review. Dan produk yang kedua pula ialah headphone. Headphone ni model dia Nuke 5 ya guys. Model dia Nuke 5. Dan specs di dalam headphone ni, dia cakap headphone ni support 7.1 surround sound ya guys. Maksudnya 7.1 ni ialah surrounding sound lah. So kita akan try pula nanti headphone ni macam mana dia punya performance in games ya guys. So jom kita try dahulu. Part mana yang aku mau start dulu ya guys? Oke, aku rasa kita akan mulakan dulu part mouse ni ya guys. Oke, kita akan mulakan review kita dengan mouse ni. Bila kalau korang beli lah ya guys. Oke, contoh kalau korang beli produk ni, dari segi feeling unboxing dia ni aku rasa cukup oke dengan harga yang dia berikan ya guys, yaitu yang aku nampak dalam website harga dia RM65.90. So dengan RM65.90 korang akan dapat, wow, oke, ini mouse dia ya guys. Ini mouse dia. Dan seterusnya, dia bagi kita mousepad ya guys, free. Dia ikut sekali bila kalau korang beli mouse ni. Oke, not bad. So far dari segi build quality dia ni aku boleh cakap tidak juga lah nampak macam premium ya, sangat guys. Dia tidak terlalu nampak premium tapi dia oke. Dan dari segi button dia ni pun dia memang clicky, tapi dia macam tidak terlalu rasa feel premium lah ya guys. Dia punya clicky ni nampak korang akan rasa sangat yang mouse ni budget option. Apa yang aku boleh cakap untuk mouse ni, dia ringan ya guys. Dan juga dari segi connection, dia menggunakan USB cable. Dan juga dari segi dia punya strap ni, dia punya tali untuk USB ni, boleh dikatakan agak premium juga ya guys. Maksudnya dia tidak memakai yang standard lah. Kita nampak macam ni. Oke, aku bagi contoh dengan korang. Korang nampak ya guys, dia punya tali untuk USB tu dia getah ya guys. Dia macam plastik lah, macam gitu. Macam getah. Tapi kalau ini dia ada macam nylon ya guys. Dari segi build quality dia nampak korang akan rasa macam feel premium lah untuk mouse ni ya guys. Oke, ini rupa bentuk mouse tu ya guys. Bagi pendapat aku, desain dia tidak juga terlalu nampak macam premium lah. Boleh dikatakan worth for money lah ya guys. Berbaloi dengan duit yang korang keluarkan. Desain dia ni ala-ala macam kalau korang ingat Logitech G103 ya guys. Seakan-akan sama. Dan juga bila kalau aku pegang mouse ni, tangan aku ni tidak terlalu besar ya guys. Boleh dikatakan kategori kecil lah. Oke, bila kalau aku pegang mouse ni, dia tidak rasa terlalu besar sangat ya guys. Dan aku boleh rasakan grip lah macam tu. Dia grip di tangan aku. Oke, ini tangan aku yang tidak terlalu besar. Tapi kalau tangan korang ni besar, aku rasa memang korang akan rasa mouse ni kecil ya guys. Dan apa yang menarik lagi, dia siap bagi kita benda ni lagi guys. Mungkin korang akan rasa benda ni macam tidak berapa berbaloi lah ya guys. Oke, korang memang akan dapat rasakan, benda ni apa pula benda ni? Sebenarnya benda ni dia untuk kita replace getah pad dekat sini ni. Bila kalau contoh kan, kalau kita selalu pakai mouse tu terlalu lama, dia akan terbuka ataupun dia sudah macam tidak terlalu grip lah. Tiap kalau korang beli mouse ni, korang akan dapat benda ni percuma. 2 ya guys. Depend lah berapa lama korang pakai sampai benda di bawah dekat mouse ni rosak. Lepas tu baru korang boleh ganti macam biasa. Just letak saja. Cabut yang lama, letak yang baru. Oke, mousepad dia ni aku rasa biasa-biasa saja. Tidak juga terlalu macam yang kalau korang nampak dekat kedai-kedai DIY yang jual macam RM5. Kualiti dia seakan-akan lebih kurang macam tu lah ya guys, dia punya mousepad. Tapi oke lah, sebab korang beli mouse ni terus korang dapat benda ni
percuma ya guys. Memang korang akan susah jumpa bila kalau korang beli mouse, company itu akan bagi mousepad. Memang jarang-jarang. Dari segi grip dia apa semua tuh, aku rasa oke. Bukan yang terbaik tapi oke lah. Benda percuma, ambil sajalah. Lagipun desain dia ni cantik juga lah ya guys. 10 years anniversary. Dan seterusnya kita akan dapat manual book. Dalam manual book ni macam dalam video ni lah ya guys, dia punya specs. Spek dia dekat sini 200 hingga ke 7200 CPI. Okey, selalunya kalau di mouse ni kita akan dengar DPI ya guys, tapi ini dia pakai teknologi CPI. Okey, dia punya kecepatan boleh sampai 6000 fps. Lepas tu aku rasa kalau kita cerita pasal specs, memang sampai besok pun tidak kemana juga ya guys. Sebab apa yang kita mau tahu, macam mana kegunaan dia in real life. So, aku akan gunakan mouse ni in real life. Kita tengok macam mana dengan performance dia as a gamer ya guys. Okey, ini merupakan official website dia ya guys, iaitu Leapfrog Global. Di dekat sini korang boleh download ya guys, dia punya driver yang terdapat lah. Okey, contoh macam aku ni, aku pakai Raven 5. So, aku klik download driver untuk Raven 5. Okey, setelah korang install driver tu, korang akan nampak yang macam ni ya guys. Dia punya application lah untuk korang adjust apa yang korang mau customize di dalam mouse ni. Okey, ini dia punya feature flicker. Okey, jom kita tukar pula pergi ke neon. Alright, okay, ini feature untuk neon ya guys. So far aku rasa dia punya application ni masih lagi ada macam slow sedikit ya guys. Ini ialah color ripple. Dia berfungsi macam biasa juga ya guys application ni, tapi dia ada slow sedikit lah untuk respond. Okay, so far dari segi Dota yang aku test ni, dari segi dia punya clicking ya guys, so far okay, not bad. Tidak seperti apa yang aku harapkan ya guys. Maksudnya aku estimate benda mouse ni dia akan macam ni pada harga begini, tapi dia deliver lebih daripada apa yang aku expect ya guys. So maksudnya dia okay lah, dia okay. Lagipun dia punya sound ni very clicky ya guys, very clicky. Okay, so far aku tidak mengalami sebarang delay. So far dia running like a champ ya guys. Ini memang MMR akan naik nih ya guys, automatic naik. Oke, setelah bermain Dota lebih daripada 1 jam, aku tidak mengalami sebarang masalah delay ataupun apa-apa masalah lah sepanjang aku main game Dota menggunakan mouse nih ya guys. Aku tidak dapat rasakan apa-apa, cuma aku dapat rasa ada sedikit lengu lah ya aku punya tangan ya guys, sebab aku tekan right click nih balik-balik. Yalah, macam biasa kan guys, bila kalau kita main Dota nih kita memerlukan right clicking yang banyak kali kita tekan ya guys. So bila kalau kita tekan terlalu banyak tuh, dia rasa macam tangan aku ada penat sedikit lah. Dia ada penat sedikit. Aku rasa mungkin itu adalah perkara biasa bila kalau kita memakai mouse yang baru. So bila kalau kita pakai yang mouse ni sudah lama sedikit, aku rasa tidak ada isu lah. Yalah kan guys, barang baru, so semua pun mestilah fit, right? Oke, seterusnya jom kita review pula headphone Nuke 5 nih ya guys, daripada Armageddon. Seperti yang korang nampak, dia klaim 7.1 bla bla bla. So kita akan try menggunakan game. Aku rasa untuk headphone ni dia sesuai untuk game PUBG ya guys. Tapi sebelum tu kita buka dahulu, kita tengok dulu macam mana dengan build quality dia. Alright, first time bila kalau kita buka, wow, very okay lah. Dia tidak terlalu nampak premium lah ya guys, tapi so far okay. Dan okay, I see. Okay, bila kalau korang beli headphone ni, korang akan dapat headphone ni dan juga aku rasa tidak ada apa-apa lagi ya guys, tidak ada apa-apa. Korang cuma dapat headphone ni dan juga manual book. Okay, dalam manual book ni macam biasalah dia bagi tahu pasal specs. USB dia ni pun macam biasa juga, dia diperbuat daripada material yang sangat bagus ya guys. Seperti yang korang nampak macam dalam video ni, dia memakai USB connection 2.0 ataupun 3.0, tapi dia punya strap ni, tali untuk USB ni, kita boleh rasa dia macam feel premium lah ya guys. Kalau korang
perasan bila kalau korang beli headphone gaming yang majority harga RM100 ke atas, dia akan bagi korang tali macam ni ya guys. Kebanyakannya dia akan bagi korang tali strap USB ni yang memang high quality, yang tidak mudah putus lah. Tapi headphone ni bawah RM100 dia bagi lagi korang ini. Wow. Oke, jom kita lihat-lihat lah dia punya specs nih. Oke, ini pula dia punya Armageddon tuh ya guys. Di sini dia ada logo Armageddon. Lepas tu dekat atas nih macam biasalah, yang ini untuk korang turn off ataupun turn on dia punya mic. Lepas tu di atas nih volume adjust. Oke. So kalau korang mau pakai handsfree nih, dia ada bagi tahu dekat sini ya guys. Dekat dalam nih, dalam cup nih, dia ada bagi tahu L dan R. R tu maksud dia untuk right dan L tu maksud dia untuk left. So cara pakai dia macam ni. Oke, ini right, ini left. So far bagi pendapat aku dia agak selesa juga ya guys. Tapi dari segi dia punya cup nih untuk tutup telinga, iyalah memandangkan telinga aku ni besar, aku rasa macam telinga aku tidak dapat cover habis lah ya guys. Bagi korang yang ada telinga yang besar macam aku, korang memang akan menghadapi sedikit kesukaran lah. Ini pula getah, ini untuk keselesaan lah. Untuk bila kalau korang pakai, korang boleh adjust. Tapi dia tidak adjustable ya guys. Dia maksudnya dia tidak ada yang tempat korang mau adjust dia punya size nih. Dia tidak ada physical adjustable tuh, dia tidak ada. Korang just main pakai macam ni saja ya guys. Lepas tu benda ni yang akan adjust sama ada korang mau pakai size yang macam mana ya guys. Benda ni yang bagi korang grip. Lepas tu di atas ni barulah korang nampak ada logo Armageddon. Bagi pendapat aku dari segi build quality dia ni, aku boleh bercakap boleh berpuas hati jugalah. Sebab dari segi build quality dia, apa yang boleh aku rasa tidak terlalu teruk sangat ya guys. Maksudnya bila kalau korang estimate, korang beli barang harga bawah RM100, lepas tu korang akan estimate produk tu macam tu, tapi dia deliver lebih ya guys. Maksudnya dia bagi korang lebih daripada apa yang korang expect. So maksudnya dia bagus lah, dia produk yang oke. Ni korang nampak ya guys, lembut. Lepas tu cup dia jenis foam yang lembut, tidak terlalu keras. Tapi aku dapat rasakan bila kalau aku pakai ini terlalu lama, mungkin telinga ada sedikit kebas lah ya guys. Sebab dia punya size ni ada kecil sedikit lah, tapi dia punya foam ni lembut dan selesa. Oke, seperti yang korang nampak di dalam video ni ya guys. Headset ni dia ada RGB di bahagian tepi dekat sini ya guys. Dan apa yang boleh aku cakap, dari segi RGB lighting dia ni boleh dikatakan oke lah. Boleh dikatakan oke sebab dia menawarkan feature ni. Oke, oleh kerana feature ni sudah ada, so just accept sajalah ya guys. Just accept saja. At least dia nampak macam gamers. Gamers! Melalui penggunaan media, contoh aku layan movie ataupun aku dengar lagu. Apa yang aku boleh cakap, dengan menggunakan headphone ni, aku dapat rasakan dia punya hasil yang dikeluarkan tu boleh dikatakan average. Dan aku dapat rasakan dia punya bunyi tu macam ala-ala bergema sedikit lah ya guys. Dia clear, dia punya voice ataupun dia punya sound tu clear juga. Cuma dia kita boleh rasa macam ada bergema. Tapi tidaklah mengganggu korang punya feeling ataupun korang punya experience semasa layan lagu ataupun layan movie. Tapi dari segi gaming pula, aku rasa ini antara headphone bawah RM100 yang menawarkan feature yang bagus ya guys. Iaitu selain daripada sound 7.1, oke, seperti yang korang nampak aku main game PUBG. Aku main PUBG, game PUBG. Headphone ni dia ada feature 7.1. So bila kalau kita main game tu kan guys, kita boleh dapat rasakan sound tu dia surrounding ya guys. 7.1 dia macam surrounding. So aku boleh detect enemy tu dekat mana. Pretty accurate juga lah ya guys. Bukan accurate 100%, tapi boleh aku cakap dalam 80% lah. Pretty accurate juga sepanjang aku main PUBG. Dari segi mic yang dihasilkan boleh dikatakan agak jelas juga ya guys. Sebab sewaktu aku main game bersama dengan kawan-kawan, main game online yaitu PUBG, diorang boleh dengar aku punya voice dengan jelas tanpa ada masalah. Tapi aku ada record lah ya guys. Aku ada record sound
gameplay kami itu semasa bermain PUBG, dan aku dapat dengar dari segi hasil mic yang dihasilkan dan mic yang dikeluarkan ada agak sedikit bergemalah, tapi it's okay, no problem, sebab asalkan dia ada feature mic ni, dan feature mic ni pula dia boleh bila kalau kita main game ni orang boleh dengar kita punya suara dengan baik pun sebenarnya sudah cukup okay. Audio yang korang dengar sekarang ni ialah daripada audio mikrofon ya guys. So, macam guys, apa korang punya pendapat tentang mic dia ni? Adakah betul apa yang aku cakap ataupun tidak? Cuba korang share di komen dekat bawah. Alright? Where are you, bro? Bro! Where are you? I'm going to save you! I'm going to save you, man! Okay! Where are you from, man? I'm from... Oh, help me! Help me, please! Please! No! Where are you, bro? I come to save you, man! Don't worry, I'm pro! I'm pro! Cover me. I need assistance. Okay. I come, man. I come. Don't worry. Everywhere you come. Oh, die. Okay. Give me 5 seconds. Come on! Don't worry, I'm pro. I need a 5 seconds. Oh no, man. Kesimpulannya, kalau korang sekarang nih ada duit Rm100 dan korang plan untuk mau membeli satu gaming headphone yang berharga RM100 ke bawah, yang mempunyai feature seperti mic, lepas tu support 7.1, dan juga dari segi sound dia pun boleh dikatakan antara yang okay juga, bawah RM100. Aku rasa korang patut try benda ni ya guys. Korang patut try produk ni daripada Armageddon Nuke 5. So far sepanjang penggunaan aku untuk gaming, aku sangat berpuas hati, no issue at all. Memang dari segi komunikasi dengan menggunakan mic yang disediakan, aku boleh cakap kawan aku pun dia dengar apa yang aku cakap ya guys. Maksudnya dia dengar voice aku tu clear, bukan yang terbaik tapi at least clear, dia faham apa yang kita cakap pun sebenarnya sudah cukup okay. Dan juga dari segi build quality dia ni pun antara yang aku minat lah ya guys, sebab dia nampak terlalu simple. Aku suka yang simple saja ya guys build quality dia. Cuma dia punya form ni ada macam kecil sedikit lah. Bila kalau aku pakai kan dalam lebih kurang dalam 1 jam setengah begitu, aku dapat rasa macam telinga aku ada kebas sedikit. Tapi itu depend lah ya guys, mana tahu korang punya telinga tu kecil, so dia boleh cover betul-betul. Kalau aku jenis telinga besar, so memang itulah lumrah dia ya guys. Okay, dari segi mouse pula, untuk harga bawah RM100, aku rasa ini pun antara mouse yang berbaloi juga korang cuba. Yang mana dengan mouse ni korang dapat feature yang sangat banyak ya guys. Dan sepanjang kegunaan aku untuk bermain game, aku tidak mengalami masalah delay dari segi clicking dan respon lah. Dia tidak ada masalah setakat yang aku pakai lah ya guys. Mesti korang tertanya-tanya, Ken berapa lah harga dia? Alright, ni hari aku share dengan korang lah. Ini dia punya harga ya guys. Untuk produk ni, mouse Armageddon Raven V ni, dia berharga RM65.90. Dan juga untuk Armageddon Nuke 5 ni, dia berharga RM85. Kedua-duanya berharga bawah RM100. Okey lah guys, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Kalau korang rasa video ni best, menarik dan serba sedikit dapat memberikan pengetahuan kepada korang, jangan lupa bantu aku untuk subscribe dan hit bell notification di bawah supaya korang tidak terlepas dari video yang seterusnya. Thanks for watching. I see you in the next video. Bye.